Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu-waktu tengah hari ni, perut pun tengah lapar, ya. Pun tekak pun dahaga. Kita boleh datang ke surau tengah hari ni. Setengah orang tak boleh datang. Dia dekat mana? Dekat mall, ya, cari baju raya, cari seluar raya, cari spender raya, ya. Semualah sebab apa dia nak berhari raya. Kita bagi orang-orang soleh, bagi orang-orang yang beriman, dia tak memikir sangat benda-benda tu. Yang dia fikir, dia bimbang. Ya, bimbang dia tak dapat Lailatul Qadar pada tahun ni. Ni orang soleh. Dan dia bimbang, dia bimbang apa persiapan dia nak bawa nanti bila mati bertemu dengan Allah. Sebab kita ni semua mati, tak ada siapa yang tak mati. Yang datang surau mati, yang belajar pun mati, yang duduk rumah mati, semua mati. Yang ceramah pun mati, yang menyandur dinding pun mati. Ingatlah, kita ni semua bakal-bakal jadi jenazah. Satu hari orang mandi dengan kita, orang kapan dengan kita, orang bawa pergi surau. Tak kira lah kau pegawai mana pun, kau tetap mati. Orang bawa pergi surau, pergi masjid, orang sembahyang jenazah 4 takbir. Dan kita dimasuk di dalam kereta jenazah. Orang bawa di tanah perkuburan. Orang letak kita dalam liang lahat. Orang letak kita dalam kubur, letak dalam liang lahat. Orang baca talqin kepada kita, wahai fulan anak si fulan. Dia tak cakap engkau ustaz, wahai ustaz, tak cakap. Wahai pegawai JKR, tak cakap. Wahai fulan anak kepada si fulan. Sekarang kau dah tinggal dalam kubur, dalam liang lahat. Kau tak tinggal dalam liang lahat, nanti sebentar lagi kami nak balik. Tuan-tuan, ini orang baca talqin ni, nanti kita semua orang baca ni, dengar ni. Faham ya? Dengar ni baik-baik. Faham ya? Dia orang kata imam bagi tahu, ahli keluarga bagi tahu, ustaz bagi tahu, wahai fulan anak si fulan, nanti kami balik 7 langkah datang 2 malaikat Allah. Datang 2 malaikat Allah, kau jawab dengan baik, kau jawab dengan tenang. Kau jangan takut, malaikat Allah adalah makhluk Allah. Itu kata ulama, pun ada dalam hadis. Bukan kata ulama aja. Ya, bila baliklah ahli-ahli keluarga dan waris-warisnya dan kawan-kawannya, tinggal kita dalam liang lahat tu, malaikat Allah mula-mula dia tanya apa? Mula-mula dia tanya bab tentang tauhid. Ma kunta ta'bud, siapa Tuhan yang kau sembah? Engkau semayang, siapa Tuhan kau? Engkau bagi zakat, siapa Tuhan kau? Engkau buat haji, buat umrah, siapa Tuhan kau? Engkau berpuasa, siapa Tuhan kau? Semua dia tanya. Bak dia dalam kubur. Semua orang tak boleh elak. Kau pegawai, kau bukan pegawai, kau meniaga bazar Ramadan, kau tukang mes rumput, kau siapalah, tak kira siapa lah kau banyak duit, kau banyak follower, kau banyak pengikut di TikTok, di IG, di media sosial, kau pengurusi surau, kena juga. Semua kena tanya. Tak boleh lepas ya. Lepas tu di antara yang paling kita takut adalah fitnah kubur. Kubur itu dia panggil fitnah kubur. Fitnah kubur tu ujian dan kita periksa di dalam kubur. Bagi orang yang beriman, satu pendapat mengatakan dia ditanya oleh malaikat Allah di dalam kubur. Satu pendapat mengatakan 3 hari 3 malam. Satu pendapat mengatakan 40 hari 40 malam. Kalau bagi orang yang melanggar perintah Allah, mati di dalam su'ul khatimah, dia ditanya di dalam kubur sampai dunia kiamat. Baru berhenti ditanya oleh malaikat-malaikat Allah di dalam kubur. Sebab itu kita bulan Ramadan ni bulan tarbiyah. Bulan Ramadan ni tarbiyah kita jadi hamba Allah yang baik, jadi hamba Allah yang bertakwa. Allah tarbiyah kita menjadi hamba Allah, ya, yang tidak lupakan agama Allah. Allah tarbiyah kita supaya kita jaga lidah, jaga mulut, jangan cakap benda-benda yang jahat. Tuan-tuan, ini bulan Ramadan ni bulan tarbiyah. Nanti bulan Syawal, bulan-bulan yang lain kena jadi orang yang baik ya. Mulut jangan suka mencarut. Mulut jangan suka maki orang, mulut jangan suka maki bini, mulut jangan suka maki suami orang perempuan. Ya, ingat ini bulan tarbiyah, ini bukan bulan-bulan saja. Sebab itu tak semua orang yang dapat pada bulan Ramadan dia dapat menjaga sungguh-sungguh tentang puasa. Ada setengah orang boleh puasa, boleh lapar dahaga, tapi mulut jahat. Bila mulut jahat, batal amalan. Amalan batal ni Allah tak terima. Penat yang kau puasa, penat yang kau berlapar. Ya, sama juga bila kita berpuasa, ya, kita tak jaga tentang pantang larangnya, buka auratnya. Ada setengah orang dia boleh puasa tapi tak semayang. Bila tak semayang, batal amalan. Ada setengah orang pula dia tak puasa. Tak puasa, tak semayang, dia boleh beritahu dekat media sosial, "Ai ni bulan Ramadan, ai tak puasa ah."
Kalau semayang lagi, air tak semayang. Bodoh orang ni. Ingat tuan-tuan. Kita kalau buat benda-benda haram, kalau kita ni ada buat benda yang tak baik, ya, Nabi cakap dah, kau jangan cerita ke orang. Kau jangan cerita aib kau dekat orang lain. Kau simpanlah aib kau baik-baik. Sebab itu kalau sesiapa yang dia dulu dia bukan ustaz, dia dulu bukan penceramah, bila dia dah mula ceramah, dah boleh mahir berpidato, lidahnya fasih, kata ulama, bila dia nak bercakap di halayak ramai, jangan sekali-kali nak menceritakan dia dulu pernah jahat. Ulama tak bagi. Dulu aku ni pernah minum arak, dulu aku pernah ni masuk kelab malam, dulu aku pernah ni buat benda-benda tak elok. Ulama tak bagi. Nabi sendiri pun tak bagi. Kenapa? Aib kita simpanlah baik-baik. Sebab tu kita ni masing-masing ada aib. Masing-masing kita ni banyak kejahatan. Allah ni sayang dengan kita, dia jaga aib kita, dia simpan aib kita. Sebab tu kita dengan Allah jangan jauh, tuan-tuan. Ya. Baiklah, tajuk kita pada tazkirah pada hari ini bab tentang Ramadan. Tuan-tuan jangan risau, ya. Paling lama tadi Murtada beritahu pukul 2 berhenti. Tengok aku larat, tuan-tuan. Tuan-tuan tak apalah, tak ada harga aku nak ceramah, haus, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan tak apa kan, dengar, ngantuk tidur. Aku tak boleh tidur. Kalau aku tidur siapa nak ceramah, tuan-tuan, ya? Mana boleh tidur, ya? Ni hujan bulan Ramadan, tuan-tuan. Betul kalau bulan Ramadan, ya, air macam ni bagus. Ada satu tempat air dia lupa nak simpan. Bantai ustaz dia minum dengan ceramah, tuan-tuan, ya? Dia terlupa simpan. Dia simpan air, ya. Baiklah, ra mim dad alif nun Ramadan. Ra adalah redha, ya. Ini kita cari redha Allah. Tuan-tuan, cari redha Allah. Satu pendapat mengatakan hadis daripada Imam At-Tirmizi, siapa beramal ayat ni, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Raditu billah, aku redha Tuhanku Allah. Redha Allah suruh mengaji ni, Allah suruh ni, menuntut ilmu ni Allah suruh. Nabi suruh, tuan-tuan, ya. Bukan pengarah suruh, bukan siapa suruh, bukan pegawai mana suruh, ni Allah suruh. Betul dalam hadis sebut talibul ilmi faridatun. Faridatun tu fardu kat atas dia. Bila fardu dia wajib untuk ilmu. Sebab itu bila solat dia tak tahu ilmu solat, maka semayangnya atau pendapat mengatakan semayangnya sah tapi Allah tak terima semayang. Atau pendapat mengatakan tak sah. Tuan-tuan, sebab itu bila kita solat, kita menyembah Tuhan. Bila kita menyembah Tuhan, kita kena kenal Tuhan siapa yang kita sembah ni, Tuhan ni siapa. Kita kena tahu. Kadang sifat 20 pun tak hafal. Sifat yang mustahil pun tak hafal. Sifat yang harus pun tak hafal. Ya, macam mana? Tuan-tuan, boleh kita muzakarah, ya. Dalam kalau bahasa Arab dia panggil apa ni? Tasmi'. Tasmi' ni guru ni dia tasmi' macam periksa. Ya, dia mula belah kanan. Dia 20-nya, sebab 20-nya yang wajibnya, yang harusnya, yang mustahil. Boleh. Siapa dapat berdari. Tak dapat, siapa dapat duduk, tak dapat berdari. Boleh. Kan mula dah sakit perut, tuan-tuan, ya. Wajib tau. Bukan sunat, wajib. Tak dapat berdosa. Tuan-tuan, ya, tak dapat berdosa. Lepas tu kena tahu. Bila kita solat, kita kena tahu apa kaedah solat. Apa tentang fardunya, apa tentang rukunnya, sunat af'alnya, sunat hayatnya, sunat muakkad kena tahu. Tentang batalnya, tentang makruhnya, tentang haram kena tahu. Lepas tu kita masuk dalam kubur, ya. Malaikat tak tanya. Malaikat tak heran kita ni pegawai mana. Malaikat tak heran kita banyak duit mana. Malaikat tak heran kau banyak tanah bereka-eka. Malaikat tak heran. Yang malaikat heran, yang malaikat tak habis spring orang ni dia kenal Tuhan dia. Itu yang masuk dalam kubur. Ya, malaikat tanya ma kunta ta'bud, siapa Tuhan kau sembah? Jawab. Ya, tu dia tanya, dia periksa dalam kubur. Itu orang yang mengekali tentang dosa-dosa. Termasuklah orang yang suka maki orang, orang yang fitnah orang. Sekarang ni termasuk netizen. Ini akhir zaman, tuan-tuan. Netizen ni hati-hatilah. Dekat dunia kau lepas lah, tapi dekat dalam kubur kau tak boleh lepas. Dekat negeri akhirat kau tak boleh lepas. Netizen ni dia suka cari salah orang. Kadang sampai di kampung, ceruk kampung pun dia cari orang. Ingat kalau tuan-tuan termasuk guruk-guruk netizen, tuan-tuan keluarlah, berhentilah daripada dosa besar. Ingat tu, tuan-tuan. Netizen ni termasuk dalam kitab Muhimmah, dia panggil namimah, orang yang suka mengadu domba. Dalam kitab Muhimmah daripada Syekh Daud Al-Fatah ni, orang yang suka cari salah orang yang suka namimah, mengadu domba, mereka ni bangun daripada kubur berbadan manusia, berkepala anjing. Tuan buka dalam kitab Muhimmah daripada Syekh Daud Al-Fatah ni, kitab kuning semasa Nabi Isra' wal Mi'raj. Tuan-tuan, kita hati-hatilah, ni bulan Ramadan. Allah tarbiyah kita supaya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, hamba yang soleh. Tuan-tuan, hamba yang soleh. Bukan senang nak jadi orang soleh. Lepas tu dunia ni tempat ujian, tuan-tuan, tempat ujian. Tahu dunia ni kita kena vaksin, dunia ni kena booster, dunia ni ada covid, tuan-tuan.
Ya, dunia ni macam-macam masalah, kena demam, sesama. Tuan-tuan, kadang kita masalah kekurangan duit, kadang kita masalah bini kadang buat perangai, anak buat perangai. Bukan apa? Allah nak uji, inilah hamba dunia. Nanti bila kita mati, kita masuk dalam syurga Allah. Syurga Allah ni tempat ketenangan. Tempat ketenangan dalam syurga Allah. Inilah tentang al-babul jannah, tentang syurga Allah. Itu orang yang berpuasa, Allah bagi dua kaedah. Pertama, orang yang berpuasa Allah bagi dua kelebihan dekat segi dunia, dia sangat gembira dan tak sabar apabila masuknya azan maghrib. Dia gembira sangat sebab nak buka puasa. Ini kelebihan orang yang berpuasa. Kalau bagi orang tak berpuasa, dia tak rasa apa pun orang azan maghrib tu, tuan-tuan. Yang kedua, orang yang berpuasa ni Allah bagi dia masuk syurga melalui pintu Ar-Rayyan. Ini kelebihan orang berpuasa. Berbeza pula orang yang sembahyang sunat duha, yang istiqamah sembahyang sunat duha, dia masuk syurga melalui pintu duha, babud duha. Ini kelebihan orang yang sembahyang sunat duha, istiqamah walaupun satu hari 2 rakaat, walaupun dia bermukim, walaupun dia bermusafir. Tuan-tuan, sembahyanglah sunat duha. Di antara sembahyang sunat di siang hari yang aula, yang afdal, sembahyang sunat duha. Di malam hari adalah sembahyang sunat tahajud. Tuan-tuan, sembahyang boleh. Ya, boleh berak boleh, takkan main sunat tak boleh. Ya, tuan-tuan. Tapi mulut memang cakap boleh, tapi yang dipilih je boleh buat. Tak semua orang boleh buat macam majlis ilmu. Majlis ilmu ni orang dipilih dia boleh datang. Walaupun duduklah tingkat atas, walaupun duduklah sebelah surau, kalau dia tak dipilih oleh Allah, dia tak boleh datang. Samalah dekat di taman-taman, di kampung-kampung, di Korea, mana-mana, rumah walaupun di sebelah surau pun, kalau dia tidak dipilih oleh Allah, orang azal 5 waktu 5 hari 5 waktu sehari semalam pun, dia tak boleh datang sebab dia tak dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni bulan Ramadan banyak-banyak minta doa, banyak-banyak minta doa. Doa ni astajib lakum, sebab pada bulan Ramadan pintu langit semua terbuka. Pada bulan Ramadan pintu langit semua terbuka, tuan-tuan. Pintu langit ni bukan jalan-jalan boleh buka, bukan jalan-jalan orang boleh masuk pintu langit ni, tuan-tuan. Masa Nabi Isra' al-Mi'raj pun malaikat Jibril bawa, malaikat penjaga langit pertama tanya, siapa kau bawa tu? Siapa kau bawa tu? Ya, tuan-tuan, itu yang kata malaikat Jibril, Muhammad, penghulu umat. Baru dia benar akan masuk. Tuan-tuan, ni tentang pintu-pintu langit. Pada bulan Ramadan perbanyak berdoa. Tuan-tuan, perbanyak berdoa, minta dengan Allah. Di antara doa yang langsung diterima oleh Allah, dan di antara doa setiap petang Ramadan, Allah membebaskan 600,000 yang wajib masuk neraka. Setiap petang Allah bebas 600,000. Tuan-tuan, lepas tu masa nak buka puasa jangan gopoh sangat. Ni tak ada. Kadang orang nak buka puasa dia merayu pasal Ramadan, ya. Masa nak buka puasa duduk. Kalau kami di madrasah sebelum nak buka puasa kami buat tahlil dulu. Buat tahlil, dah selesai tahlil dengan azan je, barulah tuan-tuan minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab setiap petang Ramadan Allah membebaskan 600,000 yang wajib masuk neraka tu, Allah bebas. Contoh nama kita ada kat pintu neraka, kita di antara yang dibebaskan daripada petang tu. Setiap petang, tuan-tuan, setiap petang bulan Ramadan berdoalah, minta dengan Allah, tuan-tuan, minta dengan Allah. Ya, ni kata hamba. Tahu hamba ni 4 sifat. Hamba ni bodoh. Kita ni bodoh, tak ada pandai. Dalam tak siapa pandai. Tuan-tuan, kita ni semua bodoh. Asal daripada bodoh, daripada tak tahu kepada tahu. Ini kita. Sebab itu kalau kita belajar tasawuf, lagi dia menuntut ilmu, dia lagi bodoh. Lagi dia belajar, lagi tak tahu. Lagi belajar, lagi tak tahu. Lagi belajar, tak tahu. Kenapa tak tahu? Dia nak tahu. Inilah orang menuntut ilmu. Sebab itu orang yang ada ilmu, orang alim, dia tawaduk. Ni orang alim. Tuan-tuan, kalau dia suka cari salah orang, maksudnya orang ustaz yang mengajar-ngajar ni, tak kira siapa suka maki ustaz lain, cari salah ustaz lain, ini orang bukan orang alim. Dia cuma berilmu tapi dia bukan alim. Orang alim ni dia tawaduk, dia merendah diri, ni orang alim. Orang alim ni dia punya ilmu bukan dekat kitab, ilmunya di dada. Ni orang alim, tuan-tuan. Ya, nak jadi orang alim bukan senang, kena banyak mujahadah. Kena banyak susah payah macam tuan-tuan, mujahadah. Ya, mujahadah, duduk datang surau, itu pun duduk jauh-jauh, busuk punya orang, ya. Belajar jauh-jauh. Cuba kalau tengok bola dekat, ya, Kenduri Kenara dekat, tuan-tuan. Kalau lain kali kalau belajar ustaz mana, tak kira bulan kira, tak kira dah bulan mana pun, tuan-tuan belajar duduk dekat-dekat. Sebab dalam hadis sebut, siapa yang menuntut ilmu, duduk dengan orang soleh, duduk dengan tok guru, duduk dengan alim ulama, dia makin dekat duduknya dengan majlis di dalam majlis ilmu, pahalanya sebesar gunung Uhud. Duduk jauh-jauh macam tu, pahala sebesar telur cicak. Ingat, tuan-tuan fikir ya? Sama solat kalau sok makin depan lagi banyak pahala, sok lagi lakam kurang pahala. Itu yang kita buat haji, buat umrah, kita berebut-rebut nak semayang saf di pertama di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, sebab nak merebut saf dan merebutkan pahala yang ganjaran yang cukup banyak. Tuan-tuan, ni pada bulan Ramadan berebut-rebut. Satu kali buat diganda 70.
70 dia ganda. Bila nampak farji'na na'mal salihah inna muqinun. Bila roh kita nak keluar dari kerongkong, kita nak mati, baru Allah tunjuk, ini pahala yang menuntut ilmu, ni pahala kau belajar, ni pahala kau tolong orang, ni pahala kau buat baik dengan anak bini kau, ni pahala kau berbakti dengan mak ayah kau. Lepas tu siapa ada mak dan ayah, jangan sekali-kali kita membuatkan mak ayah kita ni menangis. Dengar ni, tuan-tuan. Walaupun kita ni penceramah, walaupun kita hafal Quran, walaupun kita ni ilmu banyak dalam dada, walaupun kita banyak duit, kalau kita buat mak kita ni menangis kerana kita, haram masuk syurga Allah. Ingat ni tuan-tuan. Tentang buka adalah hadis, apa kata baginda? Ummuka 3 kali, abuka sekali je. Tuan-tuan. Lepas tu kalau pergi kubur, bagi salam dengan mak, assalamualaikum ya ummi, assalamualaikum ya abi, assalamualaikum ya ahlal kubur. Kami datang ni, tuan-tuan. Orang kubur jawab, waalaikumsalam. Ni tak ada, kadang balik kampung boleh sebulan sekali, kadang pergi konvoi boleh seminggu sekali, ziarah mak setahun sekali di tanah perkuburan. Anak apa ni, tuan-tuan? Fikir ya, tuan-tuan. Bukan adalah hadis, apa kata baginda? Wazuru kubura, ziarah kamu ke kubur, ziarah mak kamu, ziarah ahli keluarga kamu. Nabi suruh ziarah kubur, tuan-tuan. Kenapa kita tak mau ziarah mak kita di tanah perkuburan, sampai kubur, sampai semak, tuan-tuan? Ziarah kubur mak kita ni, tuan, buka adalah hadis daripada Abu Hurairah. Mak ayah kita ni, ahli keluarga kita ni, dia memang menunggu kedatangan waris-waris mereka. Dia menunggu, mana anak aku tak datang, yang kerja pegawai JKR, pegawai bank, pegawai polis, pegawai JPJ, immigration, custom, mana dia? Mana tak datang tengok aku di tanah perkuburan? Engkau lupa ke aku ke? Aku didikkan kau, aku jaga kau. Mak kita tanya kita, tuan-tuan, di tanah perkuburan. Buka adalah hadis daripada Abu Hurairah. Kalau tidak, kenapa dia datang di tanah perkuburan, dia suruh kita bagi salam, tuan-tuan? Yang pelik, kita konvoi motor boleh pergi makan sana makan sini, kenapa tak boleh tengok ziarah kubur mak? Jangan nak bagi alasan kubur mak jauh, tuan-tuan. Jangan nak bagi alasan kubur mak kita jauh, tuan-tuan. Nanti kita mati, kita tahu lah, tuan-tuan. Lepas itu bila kita masuk dalam liang lahat barulah kita tahu siapa kita. Sebab itu bila masuk aja orang ni, jenazah ni dalam liang lahat, pangkat dekat dunia tak ada lah. Engkau ustaz, engkau siapa, orang tak panggil dah. Wahai ustaz, orang tak panggil lah. Wahai pegawai JKR, orang tak panggil lah. Orang panggil fulan, anak si fulan. Buka dalam kitab Fur'il Masail daripada Syekh Ramli, Syekh Ibn Hajar. Kita dalam kubur, tangan ini, tangan sini, bila orang baca talqin ada kubur, kita cakap apa? Arsyadani rahimakumullah. Ni bukan cerita dongeng, tuan-tuan. Standby lah. Baru ni aku ceramah di Shah Alam. Aku cakap apa? Malam ni ada yang mati ni. Aku cakap, tantah ada yang mati malam ni. Betul, tuan-tuan. Aku balik ceramah, pengerusi telefon aku, ustaz, malam ni ada seorang ahli masjid meninggal dunia. Tuan-tuan, ustaz balik tak lama, berapa jam meninggal dunia, Allah ambil nyawa dia. Sebab itu kita ni kena kumpul amal soleh. Sebab kita ni bukan penduduk dunia, tuan-tuan. Kita ni bukan penduduk dunia. Jangan berangan nak beli tanah banyak sangat. Jangan nak berangan beli rumah banyak sangat. Kita ni penduduk syurga. Kita nak balik ke negeri asal kita. Tuan-tuan tengok sendiri lah, mak bapak kita balik dah. Atuk kita balik lah. Tuan-tuan punya kawan-kawan yang kerja JKR dah balik lah. Tuan-tuan, dia dah balik lah. Kita ni dekat dunia, singgah sana. Singgah sana ni untuk apa? Carilah hadiah-hadiah, bekal-bekal kita nak bertemu kekasih. Siapa kekasih kita? Tuhan lah, Allah. Bila kita nak bertemu kekasih, kita bawa hadiah. Apa hadiahnya? Amal soleh. Tuan-tuan, itu orang yang nampak akhirat, dia tak fikir sangat pasal dunia. Dunia mata'ul ghurur, dunia itu tipu daya, tuan-tuan. Tak salah cari dunia, cari lah. Tapi jangan sampai lupa Allah, tuan-tuan. Tak salah cari dunia, cari lah. Tapi dalam ni jangan bagi benda lain yang masuk, hanya Allah sahaja. Lepas tu orang yang soleh, orang yang beriman kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah, jantungnya Allah, 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 Allah. Itu dalam solat pun Allahu Akbar, dia baca kalam Allah, dia baca bismillah, dia baca surah, dalam ni Allah, 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 Allah. Kalau orang cerita dunia, duit KWSP, duit KWSP dah masuk lah ni. Duit senang tuan. Duit senang. Tuan-tuan nak duit senang. Nampak macam mana duit? Rompak kan. Tuan-tuan nak dunia senang Tuan-tuan kena dekat dengan pemilik dunia. Kena damping dengan pemilik dunia. Tengok dunia datang, ya. Tak reti-reti datang.
Kami kat madrasah, anak murid kami mana kerja? Tak kerja. Baca Quran, semayang, zikir. Baca Quran, semayang, zikir. Kerja lah sambil lewa. Tapi dunia datang, Allahu Akbar. Entah, ya. Kambing ni tak minggu dah. Lembu sebulan sekali datang. Entah, ya. Nampak ya, nak pergi umrah. Nah, entah, ya. Inilah bila kita dekat dengan pemilik dunia. Siapa pemilik dunia? Allah. Kita bukan pemilik dunia, tuan-tuan. Baiklah, ra adalah redha. Carilah redha Allah, tuan-tuan. Jangan cari redha manusia. Cari redha manusia dapat apa? Manusia kentut busuk, berak busuk, mulut busuk, semua busuk. Tuan-tuan pakai meh ke bukan meh? Bau apa? Longkang. Kita ni busuk. Tuan-tuan buka dalam kitab Nasaihul Ibad daripada Syekh Ibn Hajar. Nabi Adam turun daripada syurga Allah. Nabi Adam nangis. Kenapa Nabi Adam nangis? Bukan Haji Adam, Nabi Adam. Nangis Nabi Adam. Kenapa dia menangis? Apa kata Nabi Adam? Busuknya dunia. Busuknya dunia, semuanya bertahi. Nampak Nabi Adam, ya? Itu nanti di padang mahsyar, ya, kita jumpa Nabi Adam, kita cari Nabi Adam. Wahai Nabi Adam AS, tolong syafaat kami, tolong kami susah. Apa kata Nabi Adam? Aku tak boleh tolong kau. Kau jumpa Nabi Ibrahim, kau jumpa Nabi Musa, kau jumpa Nabi Isa. Jumpa Nabi tu, Nabi tu, mereka semua cakap, aku tak boleh tolong kau. Yang boleh tolong kau Muhammadur Rasulullah. Yang boleh tolong kita Nabi Muhammad je, tuan-tuan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu siapa yang tak suka perjuangan Nabi, tak ikut perjuangan Nabi, tak ikut sunnah Nabi, tak ikut syariat Nabi, dia tak jumpa Nabi di padang mahsyar. Tuan-tuan tahu menuntut ilmu ni Nabi suruh. Nabi suruh menuntut ilmu. Kalau tuan-tuan tak menuntut ilmu, nanti di padang mahsyar tuan-tuan tak boleh jumpa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh menuntut ilmu. Tuan-tuan buka dalam hadis, sahabat mengaji, sahabat menuntut ilmu, rapat lutut-lutut mereka. Sampai jatuhnya daun-daun pokok, jatuh di atas riba-riba para sahabat. Itu pada satu hari, Nabi tengah buat tazkirah, dengar satu dentuman yang sangat kuat. Itu kata baginda, wahai sahabat, kau dengar bunyi apa? Kata sahabat, kami dengar. Apa bunyi tu? Nabi tanya. Apa kata sahabat? Allah wa Rasul yang tahu, kami tak tahu. Itu kata Nabi Muhammad SAW, itu adalah bunyi geseran batu dari puncak neraka, geseran jatuh ke dalam jurang api neraka, baru sampai ke dalam jurang api neraka Jahannam. Itu yang sahabat tanya, berapa lama perjalanannya? Perjalanannya 70 tahun. Ni neraka. Betul pada bulan Ramadan ni tuan-tuan, perbanyak berdoa, minta dengan Allah. Minta dengan Allah banyak-banyak. Kerana selain pada bulan Ramadan, lepas sembahyang maghrib, lepas sembahyang subuh, jangan tergesa-gesa sangat nak cari dunia. Walaupun tuan-tuan banyak duit, tuan-tuan pegawai, banyak tanah, banyak handphone hebat sekalipun, lepas maghrib, lepas subuh, duduk dekat tempat sejadah, Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Sebenar-benar sungguh-sungguh minta dengan Allah, keluar daripada api neraka Allah, jauh daripada api neraka Allah, tuan-tuan. Orang yang selamat ni, orang yang selamat daripada api neraka Allah ni, dia beruntung lah, tuan-tuan. Tak semua orang selamat, tuan-tuan. Tak, penduduk neraka ni ramai. Penduduk neraka ni 999 penduduk neraka. Seorang penduduk syurga. Ni bukan aku cakap, ni baginda cakap. Tuan buka lagi kitab Risalah Tauhid. Seorang penduduk syurga, 999 penduduk neraka. Paling ramai dalam neraka wanita. Wanita paling banyak dalam neraka. Kenapa? Pertama, wanita banyak derhaka dengan suami. Wanita ni, contoh dia semasa dia hidup, perempuan ni, dia menjadi isteri kepada seorang lelaki. Semasa dia menjadi isteri seorang lelaki, dia pernah sakitkan hati suami dia, pernah maki suami dia, pernah membuatkan suami tersinggung. Berlakulah cerai-berai. Bila berlaku cerai-berai di padang mahsyar, isteri ni tak boleh masuk syurga. Dia kena minta maaf dulu dengan suaminya, bekas suaminya. Walaupun isteri itu sudah bernikah dengan suami yang lain. Ingat tu. Walaupun dia bernikah dengan suami yang kedua, dia jadi wanita yang solehah. Kuat semayang, kuat sedekah, walaupun jadi ustazah sekalipun. Tetapi dia tak selesai lagi dengan suami yang pertama. Bekas suami yang pertama, dia pernah sakitkan hati, membuatkan suami yang terasa hati. Dia tak selesai di padang mahsyar. Dia wajib minta maaf di padang mahsyar. Kalau suami dia maafkan, selesai. Kalau suami dia tak maafkan, dihuman di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ingat dia, tuan-tuan. Ni bulan Ramadan, bulan tarbiyah. Itu bulan Ramadan ni, dia punya mulut jangan jahat. Banyak orang mulut jahat suka maki orang dekat Facebook.
Suka maki orang dekat IG, suka maki orang dekat TikTok. Tuan-tuan, ingat tu. Ya, kita maki orang sekali maki. Contoh aku maki dia, sekali aku maki, aku tak minta maaf dengan dia, tak selesai aku. Aku kena jumpa dia di padang mahsyar. Tuan-tuan, ingat. Dosa dengan Allah ni senang, tuan-tuan. Dosa dengan Allah ni kita minta ampun, Allah maafkan. Allah ampunkan dosa kita. Dulu pernah tak semayang, dulu pernah tak puasa, pernah buat benda haram, kita pernah bersiapa, pernah berzina, pernah buat benda-benda haram, minta ampun dengan Allah, Allah ampunkan. Tapi kalau dosa dengan manusia, hati-hati tuan-tuan. Ingat tu, ya, hati-hati, ya. Sebab tu kena hati-hati sungguh-sungguh. Ni bulan Ramadan, bulan tarbiyah, tuan-tuan, ya, bulan tarbiyah. Baiklah, ra adalah redha, mim adalah ma'rifatullah. Itu hamba Allah yang kenal Allah ni, ya, yang sebenar-benar kenal, yang ma'rifatullah. Sebab itu, sesiapa nak kenal diri, ya, siapa nak kenal Tuhan, dia kena kenal diri. Itu. Betul orang yang dia kenal diri, dia tak lupa diri. Betul orang yang dia berhati-hati, ya, dia kenal diri, dia akan berhati-hati. Itu yang bila dia kenal diri, dia tak sombong. Tuan-tuan, orang sombong ni tak masuk syurga Allah, tuan-tuan. Jangan sombong dengan orang. Betul orang jumpa orang bagi salam, Assalamualaikum. Tuan-tuan, ya, jangan sombong dengan orang, tuan-tuan. Sebab apa kita sombong dengan orang pun nanti kita mati, orang uruskan jenazah kita, tuan-tuan. Orang korek punggung kita, orang korek hidung kita, tuan-tuan. Orang uruskan tentang jenazah kita. Jangan sombong dengan siapa sekalipun. Itu yang lepas mayang kita salam tu, salam tu, ulama buat tu, yang selawat tu, yang kita salam ni adalah kita al-azkar, tuan-tuan. Tapi akhir zaman orang takut salam, takut mati kan. Itu yang takut salam tu, kan. Tapi salah berpegang, salah i'tikad, tuan-tuan, berpegang i'tikad, aku salam mati, kafir. Tuan-tuan, tuan-tuan buka kitab Darussamin, kitab Risalah Tauhid, tuan-tuan. Bukan tuan-tuan tak tahu dulu mengaji kan, bukan tak mengaji, bukan tak tahu, tapi ingat, jangan berpegang, jangan beriktikad. Bila beriktikad aja selain Allah, boleh menyusahkan, boleh menyenangkan, ya, boleh mematikan, boleh menghidupkan. Dia beriktikad selain Allah, boleh memudarat ke atasnya, itu kafir ya, tuan-tuan. Ingat tu. Jangan sekali-kali kita beriktikad yang salah. Lepas tu bulan Ramadan ni bulan tarbiyah, tuan-tuan, ya. Mim adalah ma'rifatullah. Lepas tu lidah ni perbanyak menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa kelebihan menyebut la ilaha illallah? Satu pendapat mengatakan pendapat yang lain. Satu pendapat mengatakan pendapat yang lain, tapi dua-dua hadis sahih. Satu pendapat mengatakan bila kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah dengan ikhlasnya, dengan hudurnya, ya, dengan nafi isbatnya, keluar mulut, daripada mulut kita ni keluar malaikat Allah. Allah jadikan kalam Allah tu keluar, ya, kalam Allah tu jadi malaikat Allah. Malaikat Allah ni naik ke arasy. Dia duduk di bawah arasy, dia buat bising. Dia buat bising di bawah arasy. Itu kata Allah, wahai malaikat aku, kenapa kau bising? Itu kata malaikat Allah, wahai Tuhanku, hamba engkau dekat dunia, mereka berpuasa, mereka berlapar, mereka tak larat. Tu dalam surau macam orang nak mati ya. Macam nak mati ya. Baru puasa sehari macam nak mati ya, macam nak pergi perang Uhud, perang Badar, macam para sahabat gali parit tu, tuan-tuan, gali parit. Ya, kita baru duduk ekon, padahal duduk ekon tak larat. Kena pergi perang, tuan-tuan, ya. Kena banyak mujahadah, kena banyak susah payah, tuan-tuan. Ya. Itu yang mereka bising di bawah arasy. Kata Allah, kenapa kau bising wahai malaikat aku? Apa kata malaikat yang bising di bawah arasy? Apa kata mereka? Wahai Tuhanku, hamba engkau dekat bumi, dia tak kenal engkau. Maksudnya tak pernah tengok engkau, tak pernah melihat syurga, tak pernah melihat neraka, tuan-tuan, ya? Tapi menyebut namamu. Itu yang Allah mengeluarkan daripada mulut-mulut mereka Allah 70 lidah. Setiap 70 lidah mereka beristighfar, mereka minta ampun kepada Allah. Untuk siapa? Untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau pendapat mengatakan lagi, orang yang menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, hadis daripada Ibnu Hibban. Siapa menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, dekat arasy ada satu tiang. Tiang ni bergegar tiang ni.
Bergegar tiang itu yang kata Allah, wahai tiang, kenapa kau bergegar? Wahai Tuhanku, macam mana aku tidak bergegar? Ada hamba engkau di bumi, dia menyebut namamu. Selagi engkau tidak ampunkan dosa mereka, selagi itu aku bergegar. Nampak ni kelebihan orang menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Perbanyak menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sesiapa yang hidupnya suka menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mati nanti boleh sebut la ilaha illallah. Yang mati boleh sebut la ilaha illallah ni tuan-tuan 1000 seorang tuan-tuan. Tuan-tuan ingat kita ni boleh sebut dia. Jangan nak berangan Selagi kita mulut kita jahat, kita suka buat benda-benda haram, cakap benda-benda haram, suka istiqamah benda-benda dosa maksiat, susah nak sebut tuan-tuan. Sebab itu orang soleh ni dia mentarbiah kita jadi orang baik. Ini bulan Ramadan, bulan tarbiyah. Tuan-tuan, bulan tarbiyah. Tuan-tuan, bulan Ramadan, bulan tarbiyah. Kalau tuan-tuan buka lagi tak tasawuf, kita masuk dalam kubur tu, kita dia peram. Tahu peram? Peram macam ikan pekasam tu. Peram tu simpan dalam tanah. Lepas tu di antara jenazah yang tak dimakan oleh cacing. Jenazah yang haram, tanah ni makan haram. Jenazah ni menghimpit ni siapa? Pertama, Nabi dan Rasul. Kedua siapa? Orang mati syahid. Ketiga siapa? Dan seterusnya. Kalau buka dalam hadis yang baginda beritahu, al-ulama warasatul anbiya. Bila belajar lahu syarat, huwa humahum yahumahuna anta antum anti antum antuna tu fa'il mudhari', fa'il amalnya, fa'il madhinya. Ulama itu sebenarnya adalah Nabi dan Rasul. Bila dia belajar nahwu syarab, belajar tentang nahwu wadhah ni, iaitu al-ulama tu dia al-ulama warasatul anbiya tu, anbiya tu dia dihimpun, dia dijamakkan, termasuklah ulama akhirat. Ulama akhirat ni nanti dia bila wafat meninggal dunia, jasadnya tak reput tuan-tuan. Tu untung jadi ulama akhirat. Ulama akhirat ni siapa? Ulama akhirat ni dia tak cintakan dunia. Ada dunia, maksudnya dia tidak melalaikan dia. Ulama akhirat ni dia tidak menjual agama Allah dengan dunia, tidak menjual agama Allah dengan wang ringgit, tidak menjual agama Allah dengan harta benda. Inilah ulama akhirat. Tuan-tuan, sekarang kadang orang tanya, ustaz, ada lagi tak ulama akhirat? Ada lagi tak guru yang mursyid? Ada. Yang tu tuan-tuan kena cari dia. Ya, kena cari. Tapi bila dapat dia, pegang dia, jangan berundur dah menuntut ilmu dengan dia. Tuan-tuan, ni ulama akhirat. Ulama akhirat itu guru yang mursyid. Nanti di padang mahsyar dia akan memberi syafaat 70 orang anak murid dia. Lepas tu kalau mengaji, kalau belajar, jangan duduk jauh-jauh. Jangan menyorok-nyorok tepi ni. Ada yang menyorok di sana tu. Busuk punya orang, belajar nyorok-nyorok. Jangan menyorok. Nanti di padang mahsyar guru ni akan cari murid. Nanti di padang mahsyar kita akan mencari guru. Wahai guruku, syafaatkan aku. Syafaatkan aku. Apa kata guru? Siapa engkau? Kita cakaplah aku belajar dengan ustaz, belajar dengan Habib, belajar dengan Syekh dekat pejabat JKR. Mana satu? Aku tak nampak kau kan? Mana kau? Ada duduk tepi tebing tu. Siapa suruh duduk tepi tebing? Tuan-tuan, belajar jangan duduk tepi tebing, duduk depan ulama, tuan-tuan. Depan ulama, depan orang soleh, tuan-tuan. Tu bukan adalah di al-ulama warasatul anbiya. Lagi lain yang hadis yang lain apa lagi? Naumul alimi min ibadihi jahilin. Tuan-tuan, tidurnya orang alim tu, pahala orang alim, tuan-tuan. Ya, waktu lagi pendapat mengatakan meninggalnya orang alim ibaratnya hancurnya bumi. Berarti bila dunia dekat kiamat, orang alim dah tak ada. Tuan-tuan, orang alim dah tak ada. Tuan-tuan, dunia dekat kiamat orang alim tak ada. Orang alim ni air liur dia pun boleh buat ubat. Orang alim. Tuan-tuan, ya, kenapa? Lidah suka berzikir. Tuan-tuan buka sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni kekasih Allah. Berlakulah kematian, matilah seorang bapa munafik. Tuan-tuan kenal bapa munafik? Bapa munafik ni Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay. Tuan-tuan, bapa munafik ni Abdullah bin Ubay. Bukan dalam surah Al-Baqarah, bukan dalam surah Al-Munafiqun, bukan dalam surah-surah yang lain. Satu hari Abdullah bin Ubay ni mati. Abdullah bin Ubay ni dia semayang belakang Nabi. Dia semayang belakang Nabi. Masjid Nabawi, bukan masjid negara, Masjid Nabawi. Semayang belakang Nabi. Ikut Nabi pergi berjuang. Tapi dia fitnahnya Nabi, dia fitnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bagi fitnahnya isteri Nabi, ya, kata ada skandal dengan sahabat lain. Macam-macam dia fitnah. Tapi Nabi cool, relax. Nabi sabar, tuan-tuan, ya. Bukan macam kita. Orang fitnah kita, mulalah tuan-tuan, ya. Orang cala kereta kita, mulalah tuan-tuan. Ni bulan Ramadan, bulan tarbiyah, tuan-tuan. Ya, biar orang buat kita jangan buat orang. Tuan-tuan, ya. Kena banyak sabar,
Kena banyak ingat Allah. Ni bulan Ramadan, bulan Tarwiyah, nanti bulan Syawal macam tu lah. Bulan Ramadan kita boleh baca Quran. Kenapa nanti bulan Syawal tak boleh baca Quran? Bulan Ramadan boleh datang surau. Kenapa bulan Syawal tak datang surau? Bulan Ramadan boleh bergebuk-gebuk datang pergi surau masjid, mayang tarawih, balik pukul 10 malam, balik 11 malam. Kenapa bulan lain tak boleh datang? Kenapa bulan lain tak mau mengaji? Bulan lain tak mau datang sembahyang jemaah? Tuan-tuan, sibuk sangat dengan dunia. Berapa banyak sangat duit yang kita ada dalam bank, tuan-tuan. Gaji kita berapa ribu sangat nak bandingkan nikmat yang Allah bagi dekat kita. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana satu yang kamu dustakan? Ingat tuan-tuan, jangan kita langgar hukum Allah, jangan kita engkar perintah Allah. Menuntut ilmu ni wajib, tuan-tuan. Macam aku ni ceramah Murtada panggil aku wajib datang sebab ilmu fardu ain. Aku boleh tak datang kalau uzur syarak boleh, bukan pasal duit. Tuan-tuan bagi tu. Bagi ceramah berapa tu? Berapa tu? Cakap je dengan jujur berapa tu? 500. 500. Sana lebih kurang juga, tuan-tuan. Tapi bukan pasal duit. Kalau pasal duit aku tak datang, tuan-tuan. Sebab guru aku pesan dah. Masa aku remaja dulu, dia pesan dah. Sebab kami buat majlis muhadarah, dia pesan dah. Dia kata apa? Nanti bila engkau dah besar, engkau boleh mengajar. Ingat, jangan sekali-kali kau jual agama Allah ni. Orang minta kau ceramah, kau jual dengan duit. Aku tak mengaku kau nak murid aku. Itu yang bila orang jemput aku ceramah, orang tanya aku, Ustaz bayar berapa? Ustaz bayar berapa? Aku cakap dengan dia, aku lepas pasal duit. Kalau abang tanya, kalau tanya lagi pasal duit, aku tak datang tu abang. Tapi kadang-kadang salah pengerusi sendiri. Dok tanya nak bayar berapa, bayar berapa. Tu yang kadang ustaz ni lebih-lebih ni, pengerusi dia tanya. Panggil je, tuan-tuan. Taruh dalam envelope tu, taruh nak bagi 50 boleh, 20 boleh, 100 boleh, pulang. Kadang masuk 20, buka-buka jadi 1000, tuan-tuan. Kuasa Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan kenal Tuhan. Allah tu yang maha hebat. Tuan-tuan, Allah tu yang maha hebat. Ada orang, tuan-tuan tengok tentang Covid. Ada orang kena Covid, dia mati. Ada orang tak kena Covid, pun mati. Tuan-tuan, aku kena Covid, tuan-tuan. Satu keluarga kena Covid, tak mati kan? Elok je, tuan-tuan. Tak mati kan? Ada orang tak kena Covid, mati pula. Inilah tauhid, tuan-tuan. Tapi ahli sunnah wal jamaah, dia kena tawakal. Faham? Kena usaha ikhtiar. Tahu tawakal. Tawakal ni banyak kaedah. Aku lepas tu aku masuk tentang Abdullah bin Ubay. Sebab aku punya limit ambil pukul 2. Kan aku tak sampai pukul 2 kan. Kurang dia ceramah ni, tuan. Dia sampai pukul 2. Tawakal ni ada satu lagi tawakal. Tawakal ni contoh kita pergi surau pergi masjid, kita nak pergi surau pergi masjid, kita naik motor. Bila kita naik motor, tawakal macam mana? Kunci motor, rantai motor, tu tawakal lah, tuan-tuan. Tawakal berserah dengan Allah tapi dia bertawakal. Tapi dah keluar, hilang motor juga. Itu bukan bidang kita. Itu kehendak Allah Ta'ala. Ada setengah orang, dia langsung dia tak kunci. Tapi tak hilang pula. Nampak? Betul kena belajar tentang bab ketuhanan. Tuan-tuan, betul kena nak kenal Tuhan, kena kenal diri. Aku ni bodoh, aku ni hina, aku ni fakir, aku ni lemah. Inilah hamba. Itu yang bila dia mengaku dia fakir, tengok bila kita mengaku kita fakir, kita tak sombong dengan Allah, tak sombong sesama manusia. Tengok tuan-tuan, tengok sini, kita doa berdua tangan. Orang ni tak kira lah kau panggil apa pun, kau tetap doa dua tangan. Mana ada orang aku pegawai doa satu tangan ya. Berapa doa dua tangan aku pegawai? Tetap dua tangan, tuan-tuan. Ini tandanya kita ni fakir. Kita ni miskin, tuan-tuan. Itu yang masa di padang mahsyar, kita minta tolong semua orang. Tak boleh tolong, yang boleh tolong kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buka dalam hadis. Apa kata Rasulullah? Aku akan bagi minum telaga Kausar dengan tangan aku. Tapi kalian kena ingat, jangan conteng dengan muka aku dengan benda-benda yang haram. Kalian adalah umatku. Nampak ni, tuan-tuan? Kalian adalah umatku, jangan buat benda-benda haram menconteng muka aku. Nampak ni, tuan-tuan? Baginda Nabi Muhammad SAW ni, dia bangun daripada kubur, dia tak tanya tentang anak dia, isteri. Dia tanya kita, umat aku macam mana? Umat aku yang berdosa macam mana? Umat aku yang berdosa macam mana? Dia sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada kita, tuan-tuan. Baiklah tentang cerita Abdullah bin Ubay, tuan-tuan. Nampak pula pukul 2, tuan-tuan. Dahaga ni, tuan-tuan. Ni tak ada harga. Tapi itulah, dah Allah suruh ceramah ni, ceramah juga, tuan-tuan. Abdullah bin Ubay ni dia mati. Dia mati. Pada masa tu baginda di luar kawasan bumi Madinah.
Tuan-tuan, luar kawasan bumi Madinah. Siapa meninggal bumi Madinah untung tuan. Ya, nanti bangun dengan Nabi. Ya, bangun dengan baginda. Di antara tanah yang Dajjal tak boleh masuk, bumi Madinah, tuan-tuan. Dajjal tak boleh masuk. Sini dalam JKR ni Dajjal boleh masuk, tuan-tuan. Ya, Dajjal boleh masuk, tuan-tuan. Dajjal ni main Dajjal ni. Dia datang, dia semua kubur, dia hidup ke orang mati. Yang bangun tu bukan mak kita, yang bangun tu bukan kawan kita, yang bangun tu adalah syaitan. Tuan-tuan, ni ilmu Dajjal. Wallahu a'lam, kita merasa tak merasa jumpa Dajjal. Tapi siapa merasa jumpa Dajjal, siapa merasa hidup pada zaman Dajjal, dia merasa hidup pada zaman Nabi Isa, apa pula untungnya dia dapat melihat dunia ni dalam keadaan aman. Tuan-tuan, ya, binatang yang berbisa tidak ada bisa. Orang kita dalam rumah boleh bela harimau. Tuan-tuan pergi kerja JKR, letak sini ulos tanduk. Pegawai JKR pergi kerja bawa harimau, bawa singa, tuan-tuan. Naik atas beruang. Pada zaman tu zaman aman, tak silap aku 40 tahun. Ya, dalam keadaan aman, manusia aman-aman. Itu bila wafatnya Nabi Isa, ya, manusia di dalam kekacauan balik. Itu yang tak lama, ya, Allah keluarkan angin. Allah datangkan angin, Allah keluarkan asap daripada bumi. Hamba-hamba yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, dia menghidu, dia mati. Bila mati, ya, orang beriman dah mati, ya, maka tinggal orang kafir. Sebab itu berlakunya kiamat, orang sebenar-benar beriman tak ada. Yang berlakunya kiamat, yang tinggal orang kafir, ya. Sayangnya Allah ni, dia nak jadikan kiamat, nak berlakukan kiamat, dia tak mahu orang beriman ni melihat. Ini sayangnya Allah, tuan-tuan. Macam kita lah, kita ni banyak dosa, kita ni banyak aib. Allah ni sayang kita, disimpan, dia tak tunjukkan, tuan-tuan. Ya. Kita ni banyak aib, tuan-tuan. Tengok lah, mandi telanjang, tidur telanjang. Kadang-kadang dalam rumah berjalan, bini, anak tak ada kan, balik kampung, ada anak masuk asrama, kadang suami jalan pergi dapur telanjang. Aib tu. Tapi Allah ni sayang kita. Sebab CCTV Allah berbeza CCTV manusia, tuan-tuan. CCTV Allah ni berada di mana-mana. Allah tengok, Allah maha melihat, malaikat Allah sentiasa memerhati, tuan-tuan. Tapi Allah ni sayang kita, tuan-tuan. Dia simpan aib kita, tuan-tuan. Kita ulama cakap apa? Nak tahu orang ni, jiran ni baik tak baik, ulama cakap apa? Tanya jiran sebelah. Nak tahu suami orang ni baik tak baik, tanya bini dia. Orang yang terdekat. Walaupun dia ceramah hebat, haram, 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 tanya bini aku, tuan-tuan. Siapa aku, tuan-tuan, ya? Ulama cakap dah, tanya orang yang terdekat. Tanya orang yang terdekat, ya. Baiklah, Rasulullah dia dengar cerita Abdullah bin Ubay ni mati. Rasulullah tunggang kuda balik sampai pantas sampai bumi Madinah. Rasulullah tanya dengan sahabat, "Mana Abdullah bin Ubay?" Kata sahabat, "Kami dah masuk dia ke dalam liang lahat, belum kambuh." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Keluarkan Abdullah bin Ubay." Keluarkan Abdullah bin Ubay. Rasulullah buka mulut Abdullah bin Ubay, Rasulullah ludah mulut Abdullah bin Ubay. Apa kata Rasulullah? "Mudah-mudahan dengan air liur aku ni, ya, engkau boleh jawab pertanyaan mungkar nakir nanti dalam kubur." Nampak ni, tuan-tuan. Pada Abdullah bin Ubay macam-macam dia buat kat Nabi. Tapi Nabi ni akhlaknya terpuji, tuan-tuan. Akhlaknya terpuji. Jumpa orang dia bagi salam. Jumpa orang lah bagi salam. Padahal dia manusia yang masuk syurga number 1. Serban tak pernah tinggal. Masuk syurga number 1, simpan janggut. Masuk syurga number 1, beramal dengan wangian-wangian. Masuk syurga number 1, kayu sugi tak pernah tak ada. Masuk syurga number 1, dahulukan dengan kaki yang kanan. Masuk syurga number 1, nombor 1, kalau dia pergi rumah orang, dia makan benda tu tak sedap, dia tetap makan. Tuan-tuan. Dia nak jaga hati tuan rumah. Kita tak ada, benda tak sedap mana? Apa? Kereh. Tambah hari raya ni banyak menyakiti hati orang. Kadang pergi rumah orang beraya, mata liur. Tengok sana, tengok sini, tengok sofa. Dah tengok mengata, hutang lah tu. Pasti hutang bergali. Ni hari raya ni, nak bulan Ramadan ni banyak orang berhutang. Banyak orang berhutang. Hutang langsi, hutang sofa, hutang TV, hutang macam-macam. Sebab apa? Nak tunjuk ke orang. Nak tunjuk ke orang biar dia hebat, dia banyak barang-barang, barang dia barang-barang mahal, padahal hutang. Orang hidup hutang ni susah. Dalam sembahyang pun kacau. Allahu Akbar. Batuk-batuk bagi tahu saya berhenti apa. Dia memang dekat pukul 2 banyak orang batuk, tuan-tuan. Aku dah ceramah bukannya 5 tahun, dah 11 tahun. Ceramah 11 tahun.
Kata aku ceramah aku jarang pakai jam. Pada jam aku mahal, 2,000 lebih orang bagi. Kata iPhone, jarang pakai jam. Aku pada orang batuk batuk tu dah dekat masa nak habis tuan-tuan Allahu Akbar. Masa alif dia mula dia baca Fatihah, dia mula ke hutang. Tu semayang dia 20 rakaat. Allahu Akbar, bayar kereta 5 ratus. Bismillahirrahmanirrahim. Bini minta apa tu? Alhamdulillahirabbil alamin. Bayar mata wai suku 3 suku tu 200 setengah. Ada situ dah selesai dah. Dia boleh kakrik dalam semayang. Kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi. Baki 20. Ni semayang orang lalai. Dia semayang ni nak khusyuk senang kan? Macam mana? Pertama kena jaga makan. Tu je. Jaga makan, Boleh-boleh benda-benda haram jangan masuk. Benda subahat lagi kadang-kadang benda-benda kadang-kadang orang bukan Islam jangan makan, tuan-tuan. Jangan makan. Dah jelas dah bukan Islam yang jual kita makan buat apa, tuan-tuan. Lagi itu pada ni bulan Ramadan ni bulan tarbiyah. Baiklah tuan-tuan, lagi sikit ni aku potong-potong. Nanti tuan-tuan pada bulan Ramadan ni pada bulan Ramadan ni bila masuk malam raya bila masuk malam raya tuan-tuan semua nak balik kampung. Murtada pun nak balik kampung besok, tuan-tuan. Besok nak balik kampung dah. Jam, tuan-tuan, jam. Itulah jam dekat dunia, dekat akhirat lagi jam, tuan-tuan. Dekat akhirat jamnya tak ada aircon. Dekat akhirat jamnya tak boleh order makanan online, tuan-tuan. Dekat dunia boleh order makan online. Lepas tu dekat dunia sekarang akhir zaman dunia dekat kiamat, orang perempuan yang sudah bernikah pahala dia banyak, makin lama makin berkurang. Orang dulu nak nasi goreng masak, potong bawang, potong cili, potong halia, ambil minyak ikan, kadang tangan terluka sikit orang dulu sebab nak bagi suami makan. Orang sekarang nak makan order Food Panda itu suami bayar. Pahala berkurang. Pahala tak ada lah. Tinggal pahala apa? Pahalanya dia tekan order je. Pahala basuh pinggan dah tak ada, dah pakai polistrin. Pahala potong bawang dah tak ada, dah pakai berkurang. Ni akhir zaman bila dunia dekat kiamat, pahala makin kurang. Tuan bukan dalam hadis, isteri menyuap suaminya kerana Allah. Suami menyuap isterinya kerana Allah. Mereka melihat pandangan pasangannya kerana Allah. Balasannya apa? Syurga. Itu yang sahabat-sahabat tuan-tuan tengok jamaah-jamaah tabligh dia makan suap-suap. Ada tak? Siapa? Dia ambil hadis ni Lepas tu sahabat dengan sahabat suap. Dan tengok sahabat Sayyidina Abu Bakar dengan baginda macam mana. Sayyidina Abu Bakar baring atas paha baginda. Pengerusi pernah baring paha Murtada pernah? Mana pernah. Kalau baring orang kata gay Benda ni kena buat lah, tuan-tuan. Ni semua sunnah. Sunnah ni kena buat. Sunnah ni makin lama makin tak ada. Salam lepas semayang tu sunnah, kan. Bukan dalam hadis menyuruhkan lepas semayang tu kena salam. Sebab bila bersalam ni sunnah. Itu yang sekarang ni orang dah takut nak salam sebab takut mati. Sebab mereka takutkan makhluk daripada Allah. Itu yang mereka dah tak buat. Bila dah tak buat, sunnah Nabi makin lama makin tak ada. Satu tak ada. Makin lama sunnah ni makin lama tak ada. Itu yang bila makin tak ada, tak lama muncul Dajjal. Dajjal dia dah. Dia duduk mana? Dajjal duduk di satu pulau. Dia dijaga oleh binatang yang bernama Al-Jasasah. Dajjal ni dia digelar minal munzarin. Cakap Arab lah, maksudnya makhluk yang panjang umur. Dia berada pada zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Dia sekarang kena ikat. Dia duduk macam lutut ni dekat dada dia macam dia kena ikat. Tuan-tuan, dia sampai masa nanti dia lepas. Dajjal. Nanti bila Dajjal lepas, masa Dajjal keluar, dunia ni kemarau. Dunia ni tak ada makanan. Makanan tak ada, tapi duit banyak. Tuan-tuan tengok sini, akhir zaman ni duit senang. Kejap-kejap dapat duit Sinar, kejap-kejap dapat duit KWSP, duit senang ni. Ceramah-ceramah dapat duit. Senang duit. Sebab orang sekarang suka nak jadi penceramah kan. Masa Covid 2 tahun, tuan-tuan, ada penceramah telefon aku, Ustaz tak ceramah macam mana? Makan okey? Anak tak ceramah ni susah lah Ustaz. Macam mana anak nak makan ni? Ya Allah, bel ni tak selesai ni. Allah Akbar.
Ada amalan-amalan. Pada ustaz kan? Ada amalan-amalan. Pak tuan-tuan. Ya, betul. Iman tidak boleh diwarisi, tuan-tuan. Ilmu banyak mana sekalipun, akidah ni kena jaga sungguh, tuan-tuan. Kami 2 tahun. 2 tahun aku tak ngajar, tak ceramah luar, ngajar madrasah, ngajar online. Makan, tuan-tuan. Kadang-kadang ada setengah orang hantar anak apa Quran, hantar anak sekolah pondok, kadang kata, apa nak makan anak kau? Makan nasi ah. Allah, duduk kat Malaysia makan nasi ah, duduk tanah Arab makan nasi Arab ah. Ada nak makan apa, tuan-tuan? Aku belajar sekolah pondok ya, tuan-tuan. Itu pun tak ada lah pandai mana pun. Makan nasi, tuan-tuan. Anak 12, cucu 12, bini 3, macam-macam bertadak, seorang sampai bonyok, tuan-tuan. 3 bini. Benarlah kata baginda, siapa dekat dengan akhirat, siapa kejar akhirat, dunia kejar dia, tuan-tuan. Dunia kejar dia. Lepas tu bila akhir zaman, dunia dekat kiamat, duit banyak, dunia banyak, meh banyak, tapi Allah angkat keberkatan bumi. Tanam jagung tak jadi, tanam itu tak jadi, semua tak jadi. Itu yang tak lama muncul Dajjal, tuan-tuan. Duit banyak, macam tuan-tuan, duit kan banyak, baru dapat duit KWSP, nanti tak lama dapat bonus. Ya, dalam bank pun duit banyak, tapi sedekah kudukut punya orang. Yang kedekut sedekah, tuan-tuan, orang yang dia kedekut dengan hartanya, bakhil dengan hartanya, dia jauh dengan syurga Allah, dan dia dekat dengan api neraka Allah, tuan-tuan. Jangan kedekut. Tak habis, tuan-tuan bagi 10, nanti datang 100. Bagi 1000, datang lagi. Tak macam itu tuan buat, tapi yakinlah. Ingat tu. Baiklah tuan-tuan, aku nak berhenti ni. Dah berhenti dah. Nanti bila hari raya, contoh malam ni malam raya, tuan-tuan jangan lupa baca 2 wirid. 1 wirid tasbih subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi 300 kali. Jangan tinggal ni amalan-amalan orang soleh ni, tuan-tuan, jangan tinggal ya. Yang kedua tahmid la ilaha illallah wa la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut bi yadihi al-khayr wa huwa ala kulli syai'in qadir 400 kali. Boleh sambil-sambil bawa kereta drive tu boleh baca. Sambil-sambil tengok cucu memang kecun boleh baca. Ya, tapi kalau sambil bakar mercun, subhanallah subhanallah bihamdih subhanallah astaghfirullah, tak boleh ya. Dah tahu tu ya. Sebab mercun tu benda yang melalaikan, mercun tu benda yang membazir ya. Lepas tu bulan Ramadan ni bulan tarbiyah, tengok orang yang isap rokok bulan Ramadan, dia boleh tahan, relax. Kalau macam tu boleh berhenti ya, kan? Kalau boleh orang isap rokok ni boleh berhenti, bau busuk, bau biawak. Semayang, Allahu Akbar, orang sebelah marah. Aku kalau sebelah aku orang isap rokok, kalau dia semayang sebelah aku memang kalau boleh aku nak fikul. Busuk, berbiawak. Haram tak mana? Ganggu orang semayang, tuan-tuan. Betul, dah lepas rokok tu beruhlah gigi ataupun bersugi, tuan-tuan. Sebab bila bau busuk mengganggu orang sebelah solat, maka haram, berdosa. Kalau boleh berhenti, tak boleh berhenti, nyorok. Itu kurang-kurangkan dia akhlak, tuan-tuan ya. Baiklah, nanti bila hari raya, hari raya, tuan-tuan jangan lupa zakat fitrah. Zakat fitrah jangan lupa. Zakat fitrah jangan lupa. Lagi tu zakat fitrah. Kalau setengah orang ni dia ada makwa dia di zakat fitrah. Cantik pun kau. Makwa kau tu bapak dia. Ni wajib bapak dia. Ni tiba-tiba kau nak zakat fitrah. Apa bukan bini kau. Tuan-tuan, pelik tu orang tanya aku, Ustaz, makwa saya boleh zakat fitrah? Aku jawab dia, cantik pun kau. Kau ni adik kau sendiri kau tak nak zakat fitrah, mak kau tu kau kena bayar, bapak kau anak orang lain buat apa, tuan-tuan. Kena tahu tentang zakat fitrah, tuan-tuan. Bila masuk hari malam raya tu, wirid tadi tu siapa beramal, dia mati tak kira bila. Kuburnya ada cahaya, ada nur, tuan-tuan. Dan kuburnya seluas mata memandang, dan dibuka terus langsung pintu-pintu syurga Allah di kuburnya. Kubur tu zahir, tapi aku tak cerita masa terhad, tuan-tuan ya. Ada masa ada rezeki aku datang ni aku cerita, tapi datang ni setahun sekali je ya. Setahun sekali baru Murtada jumpa telefon aku ya. Setahun sekali ya. Baiklah, bila hari raya, tuan-tuan jangan lupa sebelum sembahyang sunat hari raya, mandi dulu sembahyang sunat hari raya. Mandi saja, aku mandi sunat hari raya Aidil Fitri kerana Allah Taala ni ya. Mandi sembahyang sunat hari raya, pakai baju-baju baru. Jangan pakai baju-baju lama, jangan pakai baju bulan lepas ke, jangan. Pakai baju tu khas, beli baju tu sembahyang sunat hari raya. Kopiahnya, kainnya, bajunya, masa air sembahyang sunat raya, minyak wangi jangan tak ada, kain sugi jangan tak ada, pakai wangi-wangi. Kalau yang terbaik warna putih ataupun warna hijau. Kalau satu warna. Macam sembahyang, warna putih. Ni sunat.
Ya, kalau macam tu sejadah itu makruh sebab banyak warna. Ni hukum solat. Tentang macam aku ni makruh. Putih ada warna macam-macam warna, ya. Kenapa? Kenapa makruh? Bila dia solat, dia akan merosakkan permainan mata. Ni buat solat, tuan-tuan, ya. Dan lepas sembahyang, sebelum nak pergi sembahyang raya, makan dulu kat rumah, makan tu. Jamah dulu, sunnah makan dulu kat rumah, makan sikit. Makan ketupat sikit, makan lemang sikit, ya. Lepas tu pergi sembahyang raya, dah sembahyang raya, dah lepas sembahyang raya, cari anak yatim. Cari anak yatim, sapu kepala anak yatim. Sebanyak mana rambut anak yatim, sebanyak tu pahala dia. Tapi dah sapu, bagi duit. Anak yatim yang belum cukup umur, bukan macam ni. Ni anak yatim tua, tak payah. Anak yatim yang belum cukup umur. Lepas sembahyang raya dah selesai, pergilah kubur mak. Pergi kubur mak. Aula pergi kubur ni petang Khamis, pagi Jumaat, pagi Sabtu. Ni aula pergi kubur. Kalau hari lain boleh tak? Boleh, tak masalah. Tapi kalau pergi kubur, tuan-tuan, ini kubur, ini kepuk kubur. Kepuk kubur, ada rumput-rumput dekat kawasan dalam kepuk mak tu, jangan cabut. Ya, tapi kalau dah semak, ular sawa dah duduk dalam tu, baru dia buang. Sebab apa? Yang boleh cabut rumput di dalam kawasan rumput kepuk mak ni, kubur mak ni, bapak ni, buka dalam kitab Mahali, buka dalam kitab Syarah Tufah, dia ada 4 mazhab. Yang boleh cabut ni waris si mati. Itu pun harus sahaja. Kenapa? Rumput ni, tumbuh-tumbuhan ni, dia bertasbih, beristighfar kepada si mati. Ya, kalau selain waris, dia cabut haram. Kenapa haram? Sebab milik si mati. Itu kena faham. Tapi kalau dia potong rumput, potong pokok kawasan-kawasan kubur, bukan atas kepuk kubur, maka hukumnya dia benar hukum syarak. Yang tak boleh ni kawasan pemilik si mati. Itu kena faham. Ya, ingat tuan-tuan, ya, kalau sebaik yang paling terbaik dekat kepala mak tu baca surah Al-Baqarah. Tuan-tuan, ya, kepala ayah tu baca surah Al-Baqarah. Tuan-tuan, ya. Tapi kena jaga pantang larang dekat kubur, jangan selfie-selfie. Tengah-tengah buat tahlil selfie. Alhamdulillah, anak ni Allah Akbar. Soleh anak Allah. Janganlah tuan-tuan, ya. Dia asal dia harus, dia akan jatuh haram bila datang riak. Tu ya. Ya. Yang last tuan-tuan, nanti ya bila pada hari raya jaga benda-benda yang haram. Haram tentang mana? Kadang-kadang kita tak sedar, kadang kita AJK surah, kadang AJK masjid, kadang kita bendahari surah, kadang kita muazzin, tukang azan di surah masjid. Kadang benda-benda haram kita tak sedar. Pada bulan Ramadan kita bersalam dengan perempuan yang haram kat atas kita. Lepas tu kena belajar bahasa Arab. Muhrim ni orang buat haji umrah, mahram ni orang yang haram kat atas kita. Kena faham tu, ya. Lepas tu kita tahu ada tiba-tiba ada orang perempuan sepupu tak boleh salam. Ya, abang ala pegawai JKR balik ni, ala peluk dia. Tak boleh ya. Cakap tak boleh. Ya, dia nak salam. Barulah betul dia nak salam. Macam ni. Tiba-tiba dengan aku nak salam tuan-tuan macam ni. Dapat ni ya. Orang yang halal boleh disalam, disuruh oleh Nabi, tiba-tiba nak macam ni. Salam tuan-tuan, ya. Yang pelik salam tak mau, tumbuk mau. Tumbuk ni hadis WHO. Salam ni hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buka lagi kita Al-Azkar, jilid bab tentang bersalam. Kelompok kabilah daripada Yaman datang bumi Madinah. Kata baginda, wahai sahabat, bersalamlah kamu dalam keampunan kamu, dalam rahmat kamu. Baiklah, aku nak tutup dah. Jadi sebelum tutup tuan-tuan, tuan-tuan selalu tengok dekat Facebook, dekat media sosial Kasri Kijang. Ya, hari ni aku dah bawa. Kasri Kijang ni apa kelebihan? Tuan-tuan kalau hidup, jiwa tuan-tuan tenang. Kalau tuan-tuan batuk, kalau bulan Ramadan tak boleh ya, kalau malam tuan colek kat lidah. Kalau tuan-tuan lupa subjek ke, tuan-tuan ada ujian ke, nak temu duga ke, nak jumpa orang besar ke, anak belajar apa Quran ke, suruh dia colek kat lidah, suruh dia hidup. Dia datang balik benda-benda ni tuan-tuan lupa. Ni kelebihan Kasri Kijang, tuan-tuan. Kalau dalam rumah ada tak tenang ke apa, masuk dalam air, spray dalam rumah. Ya, kalau bini marah, spray muka dia. Ya. Sebab Kasri Kijang ni dia menurunkan sifat panah barat. Dia menghilangkan darah gemuruh. Banyak kelebihan Kasri Kijang, tuan-tuan. Ada seorang hamba Allah duduk di jalan Lok Yu. Dia jalan badannya berbangkai. Berbangkai kan? Alhamdulillah dengan barakahnya Kasri Kijang ni, tuan-tuan, dia masuk dalam air buat mandi. Alah, badan kan tak ada bau busuk lah. Ini kelebihan Kasri Kijang. Sebab dia akan buka dalam kitab Nasaihul Ibadah Syekh Ibn Hajar, hadis Imam Bukhari. Kasri Kijang ni banyak kelebihan. Di antara Kasri Kijang, minyak yang Nabi suka pakai. Dalam poket dia selalu ada Kasri Kijang dalam poket baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti tuan-tuan ambil Kasri Kijang ni kalau tuan-tuan hidup. Tuan-tuan hidup. Kalau tuan-tuan sedawa,
dia keluar ikut benda ikut mulut. Kadang-kadang dia keluar ikut mulut, kadang dia berak. Dia kelebihan kata sekejap. Dia keluar benda-benda yang tak elok. Tuan-tuan boleh ambil dekat luar orang satu. Ambil jangan tak ambil. Ini bulan Ramadan ni. Ambil. Tapi dah ambil bayar ah. Ya ambil belah ya tuan-tuan ya. Lagi satu ubat mata ruqyah air Zam-Zam. Ada adik keluarga, mak ke apa, nenek ke, mata dia tak nampak, tuan-tuan titik dekat mata, kami dah baca surah Al-Fatihah 1000 kali. Dia ayat-ayat ruqyah. Tuan-tuan tengok sendiri, aku sendiri tak pakai cermin mata. Aku boleh baca kitab, kitab kuning tulisan halus-halus, boleh buat kereta drive balik ceramah pukul 2 pagi, 3 pagi, titik air Zam-Zam. Air mata buat mata air Zam-Zam kami dah baca surah Al-Fatihah 1000 kali. Seminggu lebih kami baca dan ayat-ayat ruqyah dalam ni, tuan-tuan. Tapi bila tuan-tuan titik, dia macam pedih. Pedih tu kenapa? Sebab ayat Quran. Bukan untuk mata je. Ya, bukan untuk mata je. Kalau ada resdung, ada kudih, ada apa tuan-tuan titik. Ya, tuan-tuan boleh ambil kat luar juga. Lagi tu habatus sauda. Tuan-tuan jangan sayang duit untuk makanan sunnah. Sebab Nabi cakap dah, habatus sauda ubat segala penyakit kecuali mati. Umur aku dah tua dah tuan-tuan, tapi rahsia tentang umur. Aku dah tua dah, janggut pun dah beruban. Itu beruban sini, kan dah beruban sini. Tua tu, ya. Itu tandanya Allah ingatkan kita supaya kita dekat dengan mati. Alhamdulillah, sakit jantung tak ada, kencing manis tak ada, darah tinggi tak ada, aku punya paru-paru kuat, tuan-tuan, ya. Boleh kayuh basikal, boleh angkat besi, tuan-tuan. Ni sebab bulan Ramadan turun badan aku, tuan-tuan, ya. Lengan aku besar, tuan-tuan, ya. Sebab aku di Batang Kali di gym Monster Gym tu, aku penasihat. Orang azan, orang tengah main gym, berhenti. Orang tengah azan, berhenti, hormat azan. Orang bukan Islam berhenti, tuan-tuan. Nampak? Betul, tuan-tuan, ya. Surah ada tu, yang sebelum balik semayang tu, kalau pakai seluar pendek, kau orang tak ada kain ke apa? Kau umur dah berapa? 40 Ustaz. 40 lagi datang main seluar panjang lah. Allah, kalau tak ada duit aku belikan kau seluar, boleh? Ya Ustaz, nanti besok saya datang pakai seluar panjang. Bukan ni kena cakap aku haqqa walau kana murrah. Ja'al haqqa wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Baiklah tuan-tuan, barang-barang ni ada kat luar. Tuan boleh ambil, membeli sambil menderma untuk sekolah kami. Sekolah kami ni ada anak yatim, ada orang susah, ada orang tak siuman, ada orang gila. Kami jaga orang gila 8 orang. Mana tahu nanti tuan-tuan gila aku jaga, tuan-tuan. Ada 8 orang sekolah kami orang gila. Lepas itu ada ibu tunggal. Kalau tuan-tuan nak cari ibu tunggal, boleh roger-roger dengan aku. Ada 9 orang ibu tunggal, tapi umur 72, tuan-tuan, ya. Ada di madrasah kami. Madrasah kami cukup asnaf tentang nak zakat ke fidyah, semua cukup. Semua cukup. Anak yatim, orang susah, mak dia buta. Mualaf Cina, mak buta, anak yatim 4 orang. Tuan-tuan. Ada lagi mualaf Cina lelaki, semua ada di madrasah kami. Tuan-tuan kalau beli barang tu untuk dia orang. Kalau bagi dia ceramah itu untuk aku, tuan-tuan, ya. Baiklah, aku rasa cukup sampai kat sini. Jadi minta maaf banyak-banyak asal anda terkasar bahasa. Tuan-tuan ada kecil hati, minta maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan kita semua dalam keampunan Allah, mudah-mudahan kita semua dalam redha Allah, dalam panjang umur boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna.